Okey, hai semua. Assalamualaikum. Selamat petang. Okey, selamat petang. Okay. Alright. So, kita kembali semula. Topik kita pada hari ni sebenarnya santai je. Nak buat dalam 5 minit ke 10 minit je. Topik kita pada petang ni pasal presbycusis. Tapi sebelum tu, saya akan perkenalkan dulu panel utama kita depan saya ni. Dr. Ahmad Zulkifli bin Ahmad Rashidi, merupakan doktor pakar ENT dekat Hospital Pantai Batu Pahat dan juga Managing Director Perfect Hearing. Okay, clear tak semua? Jelas tak? Kalau jelas tak clear ke boleh komen kat bawah. Doktor okey dengan suara saya? Dengar. Okay, alright. So saya Jalila, saya audiologist daripada Perfect Hearing. Saya audiologist daripada Perfect Hearing. Dah bekerja selama hampir 3 tahun jugalah. Lama juga kerja dengan Dr. Zul. Okay. So hari ni, doktor cuti ke? Tak, petang memang tak kerja. Oh, petang tak kerja. Okay doktor, so kita masuk topik kita pada hari ni. Apa dia presbycusis? Okay, boleh tak doktor jelaskan apa dia presbycusis ni? Okey. Presbycusis ni sebenarnya dia adalah terminologi yang kita gunakan untuk masalah pendengaran. Masalah pendengaran yang berkaitan dengan orang dewasa lah. Orang dewasa. Maksudnya presbycusis ni adalah masalah pengurangan pendengaran yang berlaku akibat usia. Dia punya tu. Usia. Dia ada kriteria dia lah. Kriteria dia. Secara amnya ialah maknanya pengurangan pendengaran lah untuk orang-orang dewasa ataupun orang tua lah. Okey. Syarat-syarat dia ialah yang pertama ialah mesti berlaku kedua-dua belah telinga. Itu yang biasalah. Yang keduanya kita dah pastikan tiada faktor lain atau penyebab lain yang menyebabkan masalah pendengaran tu. Dan selalu memang kita kaitkan dengan usia lah. Dan dia kata kalau ikut research, kalau umur lebih daripada 50 tahun tu lebih kurang dalam 50 hingga 60 tahun tu lebih kurang dalam 30% lah yang akan mengalami masalah pendengaran. Dan umur lebih kurang dalam 70 hingga 80 tahun lebih 40% lah yang akan mengalami masalah pendengaran. Dan dia melibatkan kedua belah telinga. Dan ketiganya dia melibatkan frekuensi yang tinggi. Bukan frekuensi rendah, frekuensi yang tinggi. So masalah dia sekarang bila mereka yang masih masalah pendengaran ni, dia biasalah macam kita dengar selalu orang tua-tua kata kurang dengar, dia ada masalah dari segi masalah komunikasi. Bila kita bercakap dengan dia ada dia dengar suara kita macam tak apa je lah, macam mumbling lah kita kata. Ada kata-kata tertentu yang high frekuensi macam seperti S, T, F tu dia akan hilang. Dia tak apa clear. Okay. So ada banyak salah faham dari situ lah. So yang keduanya kadang-kadang ada kes yang dia ada masalah pendengaran dan ada juga bunyi di dalam telinga dia. Yang bunyi berdesing lah, high pitch sound. Macam bunyi tinnitus lah. Kita panggil tinnitus lah. Tinnitus ni maksudnya kalau ada apa-apa bunyi dalam telinga. Tapi bukan halusinasi lah. Halusinasi tu orang cakap. Kena bezakan sikit halusinasi dengan tinnitus ni. Okay, sebenarnya bunyi high pitch sound. Dia bunyi macam tu. Kalau bunyi berdengung lain, itu tak maksud lain. Itu masalah lain. Itu secara am lah. Okay, itu secara aman. Kiranya untuk presbycusis ni dua-dua belah telinga tak dengar baru kita kategorikan sebagai presbycusis lah. Kalau sebelah saja tak. Kan doktor? Betul. Kalau ikut kriteria dia macam itulah. Sebelah telinga tak. Kalau unilateral hypnosis ni kita kena betul-betul siasat kenapa dia berlakunya masalah perbezaan pendengaran antara kiri dan kanan. Selalunya kita tengok ambil secara kasarnya kalau kita buat ujian pendengaran lah, lebih kurang dalam beza lebih kurang dalam lebih daripada 25 dB lah. 25 hingga 30 dB. Lepas tu baru kita kena siasat lah kenapa berlakunya masalah keseimbangan pendengaran antara kedua belah telinga tu. Selain tu kan untuk masalah presbycusis ni ada tak pesakit tu menghadapi sakit lain macam darah tinggi ke ataupun benda-benda lain ke atau presbycusis tu memang kehilangan pendengaran disebabkan usia? Okey.
Selalunya kita kaitkan apa yang pertama soalan yang selalu doktor akan tanya, bukan masalah presbycusis, betul nak kita sebelum kita katakan dia ni ada masalah presbycusis adalah kita pastikan dia tak ada masalah pendengaran yang disebabkan kecederaan telinga. Contohnya terdedah bunyi bising lah. Terdedah bunyi bising ni kita itu pun salah satu punca masalah pendengaran akan kurang duduk belah telinga. Tapi dia punya pattern kita akan buat ujian pendengaran tu nampak beza sikit lah. Yang keduanya, ini masalah kecil manis darah tinggi ni memang secara amnya memang dalam badan kita kalau ada masalah kecil manis, terutamanya kecil manis lah, dia menyebabkan saraf kita memang akan degenerate, maksudnya dah mula berkurangan. Tapi ini secara am, kita tak semuanya orang ada yang masalah kencing manis ataupun darah tinggi ataupun kedua-duanya mengalami masalah pendengaran. Ada juga yang tak. Itu yang susah sikit. Dia punya ratio dia tu tak, ujian-ujiannya pun tak mengarah ke situ lah. Tapi ada orang kaitkan juga, ada boleh kaitkan, tapi tak adalah yang secara kukuh lah dia punya ujian tu. Macam tu. So far kalau ada masalah presbycusis, doktor akan buat macam mana dari segi treatment lah? Rawatan? Okay, secara amnya, presbycusis ni tak ada rawatan. Pasal dia sebenarnya, kita cakap tadi, dia sebabkan usia. Kita tak boleh lah nak menentang usia kan. Nak menentang usia macam mana? Ada juga yang mereka yang makan vitamin lah, vitamin metokobal atau biobiloba. Itu yang berkaitan dengan saraf neurobion lah. Itu memang, tapi bukan kata boleh menahan masalah penyakit itu tak. Cuma kadang-kadang bila kita ambil vitamin ni untuk mengurangkan sikit dia punya kerosakan, itu saja. Dan keduanya, sel-sel di koklea ni ataupun sel-sel saraf ni, once dia dah rosak ataupun dah mati, dia tak ada replacement pun, dia tak ada pengganti. Jadi dia akan mati gitulah, mati perlahan-lahan kat situ. Dan kalau dah lebih daripada 6 bulan memang dah tak boleh nak repair pun dia punya saraf tu. Jadi masa presbycusis ni memang tak ada rawatan. Rawatan dari segi perubatan memang tak ada lah. Tapi ada yang nak makan vitamin, terpulang lah untuk makan vitamin. Saya pun nak kata benda boleh menghentikan proses penuaan tu, saya tak tahu nak jumpa lagi lah. Dan proses tu akan berubah. Cuma yang kita tengok sekarang dia ada kaitan, tadi ada sebut pasal genetik. Genetik je. Ada setengah-setengah genetik yang kita dapat kajian. Di Malaysia pun ada. Ada kita dapat kajian di utara, di Kedah. Genetik ni memainkan peranan. Kalau ada setengah-setengah genetik dalam keluarga tertentu, dia kalau terperasan dia ramai yang akan masalah pendengaran tu lebih awal daripada yang kita jangkakan. Dalam umur 40-an dah mula ada masalah pendengaran. Dan kita akan, bila kita ambil sejarah pesakit tu, memang dia akan kata makcik dia, mak dia, pakcik, makcik, pak saudara ke apa pun ada masalah pendengaran. Memang ada kata dengan genetik. Nah, ini dah buktikan. Kita ada buat ujian. Salah satu kawan saya dia ada buat tesis pasal genetik ni. Kita ada buat di SUKM dulu. Ada satu family keluarga ni memang macam tu. Dia punya masalah pendengaran dia akan teruk. Jadi saya tak ingat lah apa genetik lah. Jadi genetik ada mainkan peranan. Kalau tengok mak ayah kita ataupun atuk nenek kita memang cepatnya dihilang pendengaran, kita pun kena berwaspada lah. Mungkin kita pun akan ikut sekali lah. Selalunya kalau dari segi medical tak ada, doktor akan refer buat ujian pendengaran lah. Betul. Kita akan buat ujian pendengaran. Bila kita buat ujian pendengaran, kita akan tengok pattern ni. Yang pattern yang kita nak tengok, yang pertama, pengurangan pendengaran tu melibatkan kedua-dua telinga sama je, kiri dan kanan bukan sama. Dan keduanya dia melibatkan frekuensi yang tinggi, 4 kHz, 6 dan 8. Yang paling jauh je 8 lah. 8 yang 6. Yang 6 dia turun lagi, 8 tu naik sikit lah. Macam tu, itu dia punya klasikal lah kata. Tapi kita tak jumpa sangka klasikal tu. Asalkan dia punya pattern graf tu macam slope, maksudnya menurun. Bila lagi tinggi frekuensi macam agak curam lah. Dia menurun ke bawah macam tu. So dia menurun, telinga 12 lebih kurang sama. Itu mana kita panggil presbycusis lah. Yelah, kalau punya high frequency pun, kalau orang tu yang ada masalah pendengaran, waktu tu lah dia asyik cakap pun asyik agak menjerit juga. Apa dia? Dia tak dengar untuk high frequency tu semua. Betul. Tapi pada masa yang sama juga kena ingat, orang yang masalah pendengaran, dia pun tak boleh menahan diri dia daripada bunyi yang kuat. Dia bukan setakat dia tak boleh dengar, dia tak boleh dengar. Tapi janganlah kita jerit kat dia pula. Jerit kat dia pula, dia pun tak tahan.
Dia pun tak tahu juga kan doktor. Tak boleh. Sama-sama berdentum kat situ. Betul. Setakat ni doktor kalau dekat hospital selalu ke jumpa kes presbycusis ni? Ramai. Kita jumpa ramai. Kita akan, benar kita punya step SOP kita asalnya sama kot di mana-mana tempat pun. Kita akan buat ujian pendengaran. Kita ujian pendengaran, kita tengok. Lepas mula kita buat, kita buat pemeriksaan dulu. Tengok pastikan tak ada masalah pada telinga luar, telinga tengah. Yang genan telinga nampak elok. Dan apa tu, nampak baik. Tak ada masalah sumbat ke saluran telinga. Dan kita buat ujian pendengaran. Dan pendengaran kalau kita dapat pattern yang saya cakap tadi, kita akan rujuk pada audiologis untuk percubaan alat bantu dengar. Percubaan teman. Selalunya kalau mereka yang ada masalah pendengaran ni yang lebih kepada atas kepada moderate hearing loss lah. Maknanya lebih daripada 50 dB lah. Tengok juga latar belakang pesakit tu. Kalau pesakit tu masih lagi aktif dan dia banyak pada menyumbang kepada masyarakat, dia banyak bermusyarat, dia banyak bertemu orang dan dia perlu komunikasi betul pelbagai lapisan. Itu lebih penting dia pakai alat bantu dengar supaya dia tak rasa malu ataupun bila dia cakap dia nanti dia takut dia tersalah cakap dah, dia tak faham, dia tak nak macam tu. Tapi kalau seorang-seorang duduk rumah, tengok televisyen, tengok kucing, tengok ayam je, itu saya rasa tak perlulah moderate hearing loss pun saya rasa okey lagi kot duduk rumah macam tu. Kita tunggu kalau dah terus sangat severe tu, yelah kita akan syorkan lah. So benda ni kalau moderate ni saya akan, bagi saya akan, masa moderate hearing loss ni saya tengok latar belakang dulu. Tapi kalau severe, maksudnya lebih daripada 70 dB, itu memang saya syorkan lah, pasal memang kita, untuk keselamatan diri sendiri lah, kita bunyi pun tak dapat dengar, nanti orang panggil pun tak dengar. Kalau ada kata kes kecemasan ke apa, nanti masalah pada diri sendiri lah. Kalau tinggal seorang-seorang lagi lah. Tapi kan doktor, saya pernah dengar cakap kalau contoh, kalau kita tak pakai alat bantu dengar, contohnya dia dah ada moderate, tapi bila dia tak pakai alat bantu dengar, fungsi telinga dia pun akan makin lama makin menurun. Betul tak doktor? Itu okey. Yang menurun tu sebenarnya bukan pada cochlear tu sendiri, kita punya higher center lah. Higher center ni dia punya, kalau benda dia tak ada bagi input, dia akan mula-mula deteriorate. Dia dah macam dia akan bukan pasal cochlear tu okey lagi, tapi dia tak ada input ke atas, jadi dia akan deteriorate perlahan lah. So dasar dia benda ni kena kita kena bagi satu rangsangan tu, maknanya dengan alat bantu dengar dia dengar lebih baik lah. Dan satu lagi, kita janganlah, kalau boleh, ni pesanan saya lah, janganlah beli sebelah je. Kalau ada masalah dua belah tu, memang eloknya pakai dua belah. Kalau cuba bayangkan, you raba mata, you pakai cuma mata sebelah je, macam mana? Pun tak boleh juga. Kalau saya sebelah je macam mana? Tak nampak sebelahnya. So yang penting dua belah telinga supaya dia boleh kesan bunyi yang datang daripada arah mana. Dia kena ada stereo. Kalau mono saja, kita tak boleh nak agak bunyi tu datang dari mana dan jarak datang daripada mana. Itu yang masalah dia, yang bahayanya. Sebab sekarang ni masalahnya semua nak beli satu. Kalau rasa ada masalah pendengaran, tetap juga nak beli satu. Padahal dua-dua ada masalah. So sepatutnya kita pun nak educate orang untuk pakai dua-dua alat. Betul. Betul tak doktor? Betul. Daripada kita katakan bajet kita sekian-sekian, kita bajet tu you dapatkan dua alat bantu dengar, daripada bajet tu you beli satu. Kalau you betul-betul nak pakai dua-dua. Cuba dapatkan bajet cuma untuk pakai dua direct. Jangan dia punya ni. Jangan pakai satu saja. Pakai satu walaupun mahal kan tak guna. Nanti satu lagi telinga yang satu lagi yang kita tak pakai tu, nanti dia akan, yang tadi kita terangkan tadi, dia tak ada rangsangan. Dia akan mula jadi ke arah kepada dead ear. Dead ear ni maksudnya nanti lain kali bila kita nak pasang alat yang sebelah lagi, dia tak boleh lah. Dia dah tak ada rangsangan. Dia akan mati. Dia tak guna lah. Itu yang betul. masalah kan. Orang dia ada masalah macam keseimbangan. Bila pakai sebelah dia rasa macam badan dia tak seimbang. Saya pun pernah jugalah jumpa pesakit kata bila pakai sebelah dia rasa macam tak seimbang. Ada tak doktor macam ni? Itu memang ramai lah macam tu. Kita dah tahu dia pakai sebelah. Tapi nak kata macam mana, cuma kita perlu, macam saya akan educate lah. Maksudnya beritahulah apa masalah utama sebenarnya dia dah pakai sebelah. Itulah saya kata tadi, kalau macam kita guna cuma mata sebelah lah, macam mana je nak fungsi nak susah juga. Itu sama juga dengan telinga. Ya, kalau Tuhan jadikan dia dua telinga tu, kita buatlah dua-dua. Bukan satu telinga ni. Betul. So memang sebenarnya kalau ikutkan apa yang doktor cakap, presbycusis ni berkaitan umur lah. Seawal 50 tahun kan doktor? Pun
dah boleh ada presbycusis ni, dan kita Ya, akan betul. confirm dengan kita punya audiogram sekali lah. Tengok sloping. Kalau kita tengok audiogram kita sloping, so tak ada medical issue lain, so memang dia ada masalah presbycusis lah doktor kan. Betul. So kalau isu ni macam tadi kita punya treatment, doktor kata dari segi medical pun kita tak ada, cumanya rawatan yang kita boleh bagi antaranya adalah alat bantu dengar lah. Ya, betul. Okay, so kita punya live hari ni sebenarnya kita nak lebih mentionkan untuk siapa-siapa yang ada masalah pendengaran, atuk ke, nenek ke, mak bapak kita yang dah 30 lebih ke atas, ada masalah pendengaran, korang kena check dulu pendengaran. Datang kat mana kita ada. Kita Perfect Hearing ada 5 cawangan. Kita ada dekat JB, kita dekat Melaka, Ceras, Bangi dan juga Shah Alam. So, korang kena check dulu pendengaran dekat mana-mana cawangan yang terdekat dengan korang. Okay. Nak jumpa Dr. Zul pun boleh. Dr. Zul kat Batu Pahat. Nanti ada audiologist datang Batu Pahat. Okay? Okay. So selalunya, okay Dr. Zul, sebenarnya untuk FB Live ni, kita sebenarnya ada plan kita nak buat. Dalam sebulan tu kita akan buat 2 kali lah dengan Dr. Zul. Boleh. So dalam 2 kali tu nanti kita akan tanya juga dekat semua yang tengok ni, kita tanya apa tajuk-tajuk yang diorang rasa menarik lagi, sebab kita tak nak ambil masa lama. Kita buat 5 ke 10 minit je sebab kita tak nak orang bosan tengok lama-lama. Betul tak doktor? Betul. Tapi kalau ada soalan, bolehlah diutarakan kat Facebook tu. InsyaAllah saya akan cuba jawab lah. So kalau ada persoalan, boleh terus je tanya doktor. Dr. Zul laju je jawab. Dr. Zul memang pakar. So kalau ada apa-apa soalan ke yang nak tahu pasal telinga, pendengaran, insyaAllah Dr. Zul akan reply secepat mungkin lah. So setakat ini topik kita pada hari ni. Untuk next 2 weeks nanti kita akan bagi tahulah apa topik kita, dan kita akan buat dekat Facebook pula. Yang ni dekat Instagram. Setelah banyak teknikal kita tadi doktor, akhirnya berjaya juga. Kalau kita dapat saya sendiri kot. Tak apa, nanti kita cuba buat dekat Facebook pula. Okay, doktor ada apa-apa kata-kata akhir ke sebelum kita tamatkan live hari ni? Kalau ada soalan-soalan lain, insyaAllah saya boleh cuba jawab lah. Kalau apa-apa bukan masalah pendengaran saja, asalkan berkaitan dengan yang kepakaran saya lah, telinga, hidung dan tekak. Kalau ada soalan ni, insyaAllah saya akan cuba jawab. Kalau boleh, lepas tu tanya soalan banyak pada Facebook lah. Instagram ni saya jarang masuk pun. Tapi boleh lah, lepas tu saya akan cuba masuk. Tengok insyaAllah. Okay, alright. So hari ni je kita punya topik dah habis pasal presbycusis. Semoga topik ni walaupun dia nampak short, tapi sebenarnya dia sangat-sangat penting untuk siapa-siapa yang nak tengok mak ayah kita yang kurang masalah pendengaran, mungkin ada masalah presbycusis. So nak tahu, nak confirm, double confirm, datanglah jumpa doktor ataupun boleh datang ke Perfect Hearing lah. Okay, alright. So doktor, selamat berehat. Okay. Jumpa lagi. Alright, okay. Thank you semua yang sudi dengar. Thank you. Bye. Thank you support Perfect. Okay. Bye. Assalamualaikum. Salam.